betapa bertenaganya mereka. UM, semua orang bangun dengan gembira. Dan sekarang ni, mari kita saksikan betapa bertenaganya mereka. UPSI, semua orang bangun dengan gembira. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan kepada semua yang sedang menonton TikTok for Young Content Creator. Yang mana dalam program kita ini, walaupun kita punya webinar ni very short, tapi dalam webinar yang pendek dan padat ini, insya-Allah Abang Bat akan kongsikan dengan anda semua bagaimana untuk kita mempersiapkan diri untuk menjadi young content creator. Dan kenapa kita kena jadi young content creator? Apa faedahnya? Ada ke? Bagus ke untuk pelajaran dan juga masa depan? Tak ke nanti kita asyik sibuk duk buat video, last tak belajar? Semua tu Abang Bat akan cerita sekejap lagi. Abang Bat juga akan kongsikan apa benda yang jangan buat. Apa benda yang kita kena jauhi? Apa benda yang kita patut fokus untuk menjadi young content creator yang powerful, insya-Allah. Dan Abang Bat juga akan kongsikan dengan adik-adik semua tentang strategi apa patut kita lakukan untuk menghasilkan video yang power, supaya social media kita menjadi lebih hebat. Bukan setakat follower ramai, malah ia menjadi sesuatu yang orang rasa nak share, nak kongsi dengan orang lain. Dan Abang Bat juga akan kongsikan juga tentang cabaran-cabaran yang akan dihadapi bila kita jadi young content creator. Apapun, selamat datang ke program TikTok for Young Content Creator, Anjuran Impact. Let's go! First kali adik-adik semua kena faham, video is the language of the future. Abang Bat ulang, video is the language of the future. Video adalah bahasa masa depan. Maksud dia apa? Maksud dia nanti kan kita nak belajar kena guna video. Kita nanti nak meeting kena guna video. Nak interview pun kena guna video. Nak buat presentation pun kena guna video. Kejap. Bukankah benda tu kita dah buat selama ni? Jadi, video is no longer the language of the future. Video is today's language. Video adalah bahasa masa sekarang. Dengan kata lain, kalau kita tak tahu bagaimana nak memanfaatkan video, kita sudah kehilangan satu kemampuan untuk berkomunikasi di kalangan masyarakat hari ini. Kita dah kehilangan satu teknik yang boleh membantu kita untuk maju ke depan. Dan kalau kita masih lagi tak tahu bagaimana nak berdepan dengan kamera, bagaimana nak hasilkan video-video, konten-konten yang power, Ombak risau satu je, kita akan ketinggalan zaman. Cuma satu nak bagi tahu. Dalam keadaan kita nak mengejar pembaharuan dan juga perubahan, Impact nak adik-adik semua maju dalam keadaan di atas landasan yang Tuhan mahu, di atas jalan yang Allah redha. Nampak tak? Kita tak mau dalam program yang Abang nak bagi tahu awal. Kita bukan nak ajar adik-adik macam mana nak berjoget dalam TikTok dan sebagainya. No. Dalam kita punya webinar ringkas ini, Abang nak bagi tahu kepada anda apa yang patut kita buat dan apa yang patut kita jangan buat supaya kita untung dunia, untung juga di akhirat.
Walaupun Abang Bat bukan ustaz, tapi tanggungjawab Abang Bat dan juga impact nak pastikan anda, youngsters, generasi muda hari ini, jangan sekali-kali kita hanyut dengan satu arus yang merosakkan. Tapi kita akan bangkit menongkah arus untuk menjadikan konten-konten yang ada di social media adalah konten-konten yang padu, yang bagus, yang mampu untuk bawa masyarakat dan juga umat untuk maju ke depan, bukannya mundur ke belakang. So jangan bimbang, tak ada menari-nari, tak ada joget-joget. Faham? Alright? So kita nak video yang kita akan belajar hari ini, macam mana kita nak hasilkan konten penghasilan yang membantu kita dan juga orang sekeliling kita dan juga umat, insya-Allah. Baik, mari kita tengok. Okey, TikTok. First kali Abang Bat bukanlah wakil TikTok. Walaupun Abang Bat ni adalah TikTok guru. Alright? Tapi Abang Bat, program kita ni tak ada kena-mengena dengan TikTok Malaysia. Alright? Yang ni memang Abang Bat dan juga Impact kita buat atas inisiatif sendiri untuk kongsikan dengan anda bahawasanya ada peluang yang bagus untuk kita semua menerusi TikTok ni. Okey, TikTok 2016 apabila dilahirkan, alright? TikTok bawa satu perubahan kepada dunia video. Dia bawa pendekatan video pendek. Perasan tak? Dulu TikTok mula-mula 15 saat je. Lepas tu naik 30 saat. Sekarang ni barulah 5 minit dan sebagainya. Betul? Alright? Dan video-video yang dibawa dulu, kalau ikutkan memang semua video-video yang merapu lah. Menari-nari. Betul? Semuanya solely entertainment. Abang Bat pernah dulu mula-mula sekali main TikTok kan. Abang Bat tengok siap ada orang komen lagi. Kalau nak bagi tazkirah, tak payah datang sini, pergi tempat lain. Sampai tahap macam tu. Tapi TikTok kemudian dia berubah, berevolusi. Daripada hanya sekadar entertainment, dia pergi kepada bisnes. Pernah dengar TikTok Shop? Orang dah mula meniaga dekat TikTok dek. Seriously. Dia buat macam Shopee, dia buat macam Lazada. Dan itu adalah satu pembaharuan. Dan yang satu lagi menarik adalah evolusi TikTok ke arah education. Kita boleh belajar banyak benda di TikTok. Yang beza di TikTok, dia tak ada nak intro, subscribe dulu channel saya lah, apa tak ada. Dia start video, dia terus bagi. Dan ini menyebabkan TikTok jadi famous sebab orang memang nak macam tu. Orang memang nak cepat. Betul? Manusia dia kalau boleh, dia tak mau buang masa, dia terus nak dapat point. Betul? Dan akhirnya TikTok dia terus menjadi aplikasi yang paling popular dimuat turun di seluruh dunia. Kemudian, apa yang berlaku? IG dia menghasilkan Reels. Reels ni apa dah? Reels ni macam TikTok video-video pendek. Pasal tak IG dulu, apa yang dia utamakan? Gambar. Dia tak nak macam Facebook tulis-tulis. Dia nak gambar yang cantik-cantik. InsyaAllah ramai orang akan nampak, ramai orang akan like. Dulu sekarang ni video. Dia nak kita post video. Sebab dia nampak TikTok sangat-sangat berjaya. IG tak apalah, tapi ni bapak kepada semua video online, iaitu YouTube. YouTube akhirnya melahirkan shorts. YouTube akhirnya melahirkan short yang mana ini juga adalah video-video pendek. Kalau dia tengok di YouTube, video pendek, lepas tu bentuk dia macam panjang macam tu kan, macam TikTok tu. Ini adalah short. Kenapa Sebab YouTube, TikTok, bukan setakat tu, Facebook, right, LinkedIn, Telegram, WhatsApp, semua ini sudah bersedia untuk video-video pendek kerana mereka lihat TikTok sangat-sangat berjaya. Abang Bat bukan nak ajak adik, jomlah kita taksub dengan TikTok apa semua. Dak adik. Ni semua Abang Bat cakap ni, ini semua rumah orang. Maksudnya ni semua orang lain punya. Betul? Bila-bila masa sahaja dia boleh jadi macam dulu-dulu punya social media. Betul? Alright? So, yang Abang Bat nak bawa sekarang adalah sementara TikTok dia tengah top, dan sementara dia boleh jadi satu platform yang bagus untuk anda, apa kata? Jom kita jadi young content creator. Kita jadi pencipta konten muda yang memberi manfaat kepada semua. Apa? Dan perkongsian kita hari ni, dek, yang menariknya adalah bila adik boleh buat video untuk TikTok, video pendek.
Dan nanti Abang Bak ajarlah berapa lama dan sebagainya. Nanti Abang Bak akan share. Alright? Cuma, bila adik selesai buat video dekat TikTok, tahu apa jadi? Adik juga dah ada video untuk dikongsikan di Reels. Di Facebook Reels, IG Reels, di Shorts, di LinkedIn, di Telegram, di WhatsApp. Penting ke nak share benda-benda ni? Oh, yang ni pun kita akan tengok sebentar lagi, dek. Dan video ni juga boleh digunakan dalam email. Nak email kat siapa? Dan siapa nak tengok video kita? Yang tu pun Abang Bak akan cerita sebentar lagi. Betapa sebenarnya kalau kita menggunakan strategi yang betul, content creation akan jadi satu batu loncatan untuk anda untuk menjadi seorang pelajar yang luar biasa, yang dinamik, yang bukan setakat hebat di atas kertas, di atas keputusan SPM ataupun ijazah diploma semata-mata, tapi anda bersedia untuk masa depan. Apa? Tak buat pun sekali lagi. Apa? Alright. Siapa tak buat, Abang Bak doakan video dia jadi tak best. Tak. Gura. Buat sporting sikit. Okay? Alright? Let's enjoy. Impact punya program, dua benda. Learn and enjoy. Dan hari ni pun, Abang Bak tak naklah terlalu skema-skema. Abang Bak bukan plekat ni, duduk bersilau. Kan? Nak share dengan adik-adik semua secara santai. Why? We need to become a young content creator. Dan kita gunakan TikTok. Dan macam Abang Bak cakap tadi, you dapat buat dekat sini, you dapat hasilkan untuk semua tempat yang lain. Alright? Tapi mak saya tak bagi saya semua benda-benda macam ni. Awak faham? Kalau Abang Bak pun, Abang Bak tak bagi. Tapi, kalau kita ikut apa yang Abang Bak akan kongsikan sebentar lagi, mak ayah pun kalau tengok sekali, InsyaAllah, dia akan memberi satu pencerahan yang baru. Jangan bimbang tuan-tuan dan puan, kalau anda sedang menonton, Impact tak akan mengajar benda-benda pelik kepada anak-anak anda. Kita tak akan ajar untuk anak-anak anda addicted dengan gadget. Tidak. Tapi gadget diperlukan. Jadi, alang-alang nak digunakan, apa kata? Jadikan gadget itu sebagai satu senjata untuk anak-anak kita menang dalam pertempuran zaman sekarang yang memerlukan anak-anak kita bukan sekadar cemerlang dalam akademik. Boleh duduk sekali tengok dengan anak-anak pun boleh. Kan? Adik-adik yang tengok seorang-seorang tu, nanti bagi video dekat mak ayah pun boleh juga. Mari kita tengok. Okay, now. Abang Bak share semua ni adalah berdasarkan pengalaman Abang Bak. Macam Abang Bak cakap tadi, Abang Bak adalah seorang content creator, juga TikTok guru. Alright, Abang Bak terlibat dengan TikTok Malaysia, menghasilkan konten-konten. Dan Abang Bak fokus kepada komunikasi. Alright, komunikasi. Abang Bak share tentang tips-tips komunikasi, tentang cara public speaking, tentang cara untuk interview. Yang bestnya adalah pasal interview kan. Ada orang DM Abang Bak, direct message Abang Bak, siap ucap terima kasih apa semua. Dia kata apa? Abang Bak terima kasih sebab share tips tu. Saya dah guna. Bila dah guna tu Abang Bak seronok kan. Tapi lagi seronok bila dia kata saya dah dapat kerja. Allah. Seronok. Sebab kita share kan? Dan kita tak dapat apa-apa pun, tapi kita share atas dasar kita nak share. Yang ni Abang Bak nak adik-adik ada dalam minda adik, mindset adik, tentang sharing. It's not just about caring, tapi sharing adalah gaya hidup kita sebagai seorang manusia. The moment you share, you ada elemen sharing, you are giving. And when you are giving, then barulah you are living. Barulah kita akan hidup dan kita akan bahagia. Cuma kali ni kita nak bawa dari sudut kacamata video, kacamata social media, khususnya dari sudut TikTok. Alright? So apa yang Abang Bak akan kongsikan nanti adalah apa yang Abang Bak dah lalui. Daripada 20 orang follower, walaupun follower ni tak penting, tapi ini juga kita boleh tengok konten bagus ke tak. 20 orang follower selama 6 bulan. Punyalah jahil, murakab. Tak reti macam mana nak guna. Kemudian bertambah dan juga bertambah. Tak apalah. Pasal follower, pasal like apa semua, itu cerita nombor 2. Cerita yang pertama adalah bagaimana kita punya persediaan kita untuk masuk dalam dunia content creation. Tu yang Abang Bak nak share dengan adik-adik semua. Abang Bak di YouTube pun Abang Bak ada, cuma Abang Bak tak aktif kan. Dalam 4,000 follower tu pun sebab Abang Bak simpan video-video Abang Bak dekat YouTube.
Adik tengok-tengok ni kat YouTube kan. Tengok follower tak ramai pun kan. Tapi adalah benda tu. Cuma Abang Bat tak fokus sebab tak banyak masa kan. Abang Bat nak buat seketui video 15 minit punya video kan. YouTube dia ada cara dia pula. Kalau nak buat video yang menguntungkan ni, dia ada cara dia. Dan Abang Bat tak mampu buat sebab masa tak banyak. Jadi bila datang TikTok yang memerlukan masa yang sedikit, Alhamdulillah, maka Abang Bat fokus untuk menggunakan TikTok sebagai tempat Abang Bat berkarya, berkongsi dan insya-Allah berjaya bersama-sama. Alright? Okay. Dan yang belum mengenali Abang Bat merupakan master trainer untuk MPAC. MPAC adalah akademi membangun potensi anak cemerlang. Abang Bat dalam masa yang sama juga merupakan seorang penulis buku. Buku-buku komunikasi, buku-buku teknik belajar dan juga kolumnis untuk majalah dakwah. Dan ini antara klien-klien Abang Bat. Sekolah dah lebih daripada dekat 500 buah sekolah di seluruh Malaysia. Ini adalah klien-klien Abang Bat di dalam dan juga di luar negara. Alhamdulillah. Nah, alright. Abang Bat tak mau cerita panjang sangat pasal Abang Bat. Abang Bat nak cerita pasal hampa. Pasal adik-adik semua. Nah, apa yang kita boleh lakukan. So, persoalan yang pertama adalah apa perlunya menjadi content creator? Betul juga. Dan content creator ni pun apa maksud dia? Kan? Okey adik-adik. Content creator ni adalah orang-orang yang buat video yang mana dalam video dia ada message yang disampaikan. Nah, dan message yang disampaikan boleh dalam bentuk dia bercakap, macam Abang Bat tengah dia bercakap ni, alright? Boleh juga dalam bentuk lakonan. Boleh juga dalam bentuk dia tunjuk tangan dia. Tapi yang penting dalam dia punya video ada konten, ada kandungan yang boleh dipersembahkan kepada orang. Nah, alright? Konten-konten ni pula ada yang baik, ada yang tak baik. Alright? Ada yang merapu, ada yang sekadar buat untuk mencari sesuap like dan juga beberapa keping share untuk mendapat perhatian orang. Yang tu semua kita tak mahu. Nah, content creator yang Abang Bat dan MPAC gagaskan ini adalah untuk anda bangkit menjadi remaja yang boleh buat video yang ada konten yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, alright? Tapi sebelum tu, nak kena tahu juga, kenapa perlu kita jadi content creator? Kan? Tak bolehkah kita jadi macam budak-budak lain kan? Tak payah duk fikir pasal benda ni dan sebagainya. Mari kita tengok dulu. Nombor satu, kalau kita jadi content creator, kan, kita duk buat konten dengan video, dia akan jadi platform yang terbaik mengasah kemahiran digital communication skill. Bila adik duk buat video, apa yang berlaku? Video yang pertama, memang tak best, kan? Video yang pertama, kita tengok pun rasa macam, ya Allah, ada ke orang nak tengok? Betul? Video yang pertama kita buat, kita tak sanggup, handphone pun retak. Nah, alright, pasang dekat laptop meletup. Sebab apa? Sebab tak best. Tapi apabila kita buat lagi dan lagi, ini akan menjadi tempat untuk kita asah kemahiran, latih diri kita untuk bercakap di depan kamera dengan selesa dan juga yakin. Sebab apa? Abang Mat dah cakap tadi, video is the language of the future. Masalah dia sekarang ni, video is today's language. Dia bukan future dah. Bila datang COVID-19, dunia ni dah mempercepatkan dirinya 4 tahun ke hadapan. Sebab tu ada kelas online lah, apa semua online apa semua tu. Patutnya 4 tahun kemudian. Tapi bila COVID-19 datang, kita terpaksa hadap benda tu. Sepatutnya video nanti kita kena pandai dan kuasai, dia dah bukan nanti. Dia dah jadi sekarang. Kita dah kena pandai dan kita dah kena kuasai video. Nampak? Jadi bila kita buat konten kan, dia akan menyebabkan kemahiran kita bercakap di depan kamera akan jadi lagi power. Kemahiran kita nak edit video akan jadi lagi power. Dan kemampuan kita untuk menyusun video-video ni akan jadi lebih power. Sebab tu dik, bila kita jadi content creator, dia akan jadi platform yang terbaik untuk kita latih diri kita bercakap dan juga mengendalikan keyakinan diri. Tu baru nombor satu. Nombor dua, dengan kita jadi content creator, dia akan mempersiapkan diri kita ni dengan dunia tanpa sempadan.
menerusi keberadaan personality di dunia maya. Tu dia ayat ni siapa tulis ni. Alright. Maksud dia sekarang ni, bila kita buat konten, kita dah mula ada di TikTok. Nah, orang share pula video kita. Kita dah mula berada di social media. Dan ini membolehkan anda, adik-adik semua ni, ada personality secara online. Bahasa mudah ya, online presence. Online presence ini penting sebab dunia hari ni memang tak ada sempadan. Maksud dia, apa yang kita buat dekat rumah kita hari ni boleh ditonton oleh orang yang ada dekat UK kalau kita buat live. Betul? Dulu kita buat video, lepas tu kita post, kita upload, lepas tu baru orang tengok. Sekarang kita buat live, orang boleh tengok apa yang berlaku di sana waktu itu. Itu juga yang kita boleh tonton di sini pada waktu ini. Hoi, dunia hari ini memang dah tak ada sempadan. Bayangkan kalau sekarang kita dah buat konten. Kalau sekarang ni kita dah mula buat video. Adik boleh bayang 2 tahun akan datang, 5 tahun akan datang. Right? Adik akan ada profile video-video yang bagus-bagus. Orang tekan nama kita, ada tu dia keluar video-video, dan video-video kita adalah video content creator yang impact nak bawa ni, iaitu content creator yang bagus, yang matang, yang memberi manfaat. Can you imagine? Right? Tak, benda ni Abang Bak berani cakap sebab memang impact kita ada student kita. Nah, yang mana dulu lepas dia belajar pidato dah boleh bercakap sikit, dia tak minat sangatlah pidato-pidato ni, tapi bila dah boleh bercakap, yang dia minat bola. Dia minat bola sepak. Jadi apa dia buat? Yang dia buat adalah dia buat video dengan adik dia. Dia buat video dengan adik dia, bercakap, mengajar orang macam mana nak main bola. Comel ya tuan tu. Umur 10 tahun, umur 8 tahun, kan? Alright? Dan apa yang berlaku hari ini, kedua-dua adik-beradik tu bukan calang-calang, kan? Bermain di Jepun, main bola sepak, bermain di Spanyol, bukan wakil Malaysia tau, wakil kelab di Spain. Ni Abang Bak cakap ni yang betul ni. Nama dia Ammar Ma'ruf dan juga Anas Nadawi, dua beradik ni. Yang Abang Bak ingat, dia pun buat video dulu macam mana budak-budak ni dah boleh bercakap, dia pun kira nak bercakap. Okay? Dan daripada situ orang mula nampak. Bayangkan kelab dekat Spain tu, dia nak tengok siapa Ammar ni, kan? Dia boleh tengok video dia dekat YouTube. Waktu tu TikTok tak ada lagi, jadi dia orang buat dekat YouTube, kan? Dia boleh tengok benda tu. That's why Abang Bak cakap dunia sekarang tanpa sempadan. Jadi dengan kita menghasilkan konten, kita sedang mempersiapkan diri kita ni untuk berada di dunia yang tanpa sempadan. Sebab tu Abang Bak nak daripada awal lagi, tolong buat video yang cerdik, buat video yang nampak bijak, buat video yang nampak kita baik dan juga matang. Kalau tidak, orang type nama kita, keluar video-video yang merapu-rapu. Kita buat prank, kan? Video kita mencarut, video kita duk bergurau tak tentu hala dan sebagainya. Nampak tak? Sebab sekarang kita dah kena ready untuk jadi content creator yang matang. Okay? Yang ketiga, membina profil ataupun profile dan credibility diri untuk kegunaan sekolah, universiti dan kerjaya. Okey, kalau tadi nombor 2 ni untuk dunia maya, kan, yang kita tak tahukah ke mana hala apa semua kita, tapi yang ni, yang dekat dengan kita. Yang dekat. Bayangkan kita duk buat konten. Kita duk buat konten. Lepas tu kita wakil sekolah ke mana-mana contoh. Kan? Orang tengok nama kita. Zaman sekarang orang buat apa? Orang search. Betul? Dia search kat Google, keluar kat YouTube, keluar yang TikTok punya, keluar kat Facebook punya. Betul? Alright? Dan can you imagine? Kita masuk pertandingan apa-apa wakil sekolah kita. Alright? Lepas tu orang tengok. Orang cari pasal kita, tengok profil yang bagus. Okey, itu pasal sekolah. Okey, tapi university, nak masuk university, kita siap bagi link lagi dekat kita punya CV kita ataupun resume. CV lah, kita letak kat kita punya biodata diri kita apa semua, kita letak link. Dan percayalah dik, orang sekarang ni dia bukan setakat nak tengok biodata diri, dia memang nak tengok social media kita, especially tu hak ujung sekali tu, kerjaya. Bila orang interview, dia akan tengok resume. Resume ni biodata kita lah. Dia akan tengok resume kita, adalah gambar, adalah begitu nama apa-apa. Dia akan tengok. Tapi percayalah, dia akan korek dan cari kita punya social media. Dan ni yang best ni. Bayangkan
kalau dia pergi social media kita, dia nampak, budak ni daripada sekolah lagi dia dah buat video-video bagus macam ni. Dekat universiti pun sama. Sekarang ni kalau aku ambil dia, mesti bagus je dia ni. Ada kerajinan. Walaupun video kita ada video memasak, rajin duk buat video memasak. Adik kena Khairul Amin tak? Kan? Yang WhatsApp guys, kan? Yang duk buat memasak kan? Adik, bila kita buat video memasak, contohlah kita bos, kan? Ada orang nak minta kerja kat tempat kita. Nak jadi accountant ke, nak jadi apa, tak apalah. Lepas tu dia bagi dia punya link apa, kita tengok link dia duk buat video memasak. Memang dia sebagai accountant takkan suruh kita takkan suruh dia memasak kat office, kan? Tapi video-video yang dihasilkan tu, kesimpulan yang bos boleh buat adalah dia ni rajin. Dia ni tekun. Dia ni suka share. Dia ni bijak. Dia ni kreatif. Aku kena ambil dia. Dah adik nampak tak benda ni? Abang Bat dah tengok dah benda ni, dah Abang Bat nampak dah ruginya kalau budak-budak hari ni dia tidak ada satu profil secara di social media yang power. Dah Abang Bat tak mahu hampa duk melekat depan Facebook, melekat depan IG, melekat depan TikTok dah. Kita buat video, kita post itu. Kita buat video, kita post. Orang tengok kita dekat LinkedIn. Tahu LinkedIn? Tengok kita dekat LinkedIn. Dia tengok, wow, baguslah, profil yang bagus. Ada video-video yang bagus. Alright? Video-video yang bermanfaat. Bagus ni. Guna pula strategi yang Abang Bat share nanti. Guna pula macam mana nak atasi cabaran dia nanti. InsyaAllah, dia akan membantu. Boleh? Adik, kalau adik boleh follow tiga poin ni, memang adik dah matang lah. Adik, insyaAllah adik nampak. Nah, kalau adik tak berapa nampak apa yang Abang Bat sampaikan ni, mungkin setakat ini sahajalah pertemuan kita. Wah. Alright? Okay, ni kenapa kita perlu. Next adalah, apa yang bestnya jadi content creator. Tadi tu perlu. Kan? Maksudnya bila kita jadi content creator, itu akan bagi kesan yang besar. Yang ni bonus. Maksudnya tadi tiga tambah pula dengan ni. Mari kita tengok, kita pilih laju-laju nah. Yang pertama, bila kita dah jadi content creator, kita akan ada ramai kawan, ramai kenalan di dunia maya. Dia ada baik, dia ada buruk lah, of course lah, dia ada pro and con. Tapi kalau kita pandai menjaga, kita akan ada kawan yang baik-baik, kenalan yang baik-baik, yang suka berkongsi macam kita juga. Yang kedua, kita juga akan dapat ilmu baru dan juga kemahiran baru. Bila kita share ilmu, kita juga akan tambah kita punya ilmu. Dan kemahiran-kemahiran yang kita duk buat video pun semua, Dik, percayalah, Abang Bat tak pernah pergi kelas pun macam mana nak edit video menggunakan application CapCut. Tak pernah. Tapi tahukah anda, yang tak pernah begini, hari ni mengajar pula usahawan-usahawan yang diamanahkan oleh kerajaan untuk Abang Bat train macam mana nak edit video, nak hasilkan video pendek. Kita akan dapat kemahiran baru, kita akan dapat ilmu baru bila kita buat konten. Alright? Yang ketiga, ini bahaya ni sebenarnya ni, Abang Bat beritahu ni. Dapatlah juga income, income sampingan. Okay? Tapi jangan fokus sangat yang ni lah. Alright? Cuma nak cakap, kan? Best ke kan? Bila buat video dapatlah juga income. Tapi jangan jadikan ni sebagai pendapatan utama pula. Sekali Abang Bat dan Impact, kita nak bawa adik-adik semua jadi content creator. Dalam masa yang sama, kekalkan cita-cita adik. Nak jadi doktor, jadi doktor. Tapi doktor yang boleh buat konten. Nak jadi engineer, jadi engineer. Tapi engineer yang dalam masa yang sama content creator. Nak jadi apa lagi? Nak jadi cikgu, jadi cikgu. Dalam masa yang sama content creator. Faham tak? Kita bukan nak hampa tak buat benda lain, jadi content creator je. Kenapa tak macam tu, Abang Bat? Bukan ke content creator ni, orang panggil apa, influencer ni, kan senang hidup diorang. Pergi mana-mana dapat diskaun, lepas tu orang selalu nak ambil gambar, kan? Kenapa tak nak jadi macam tu? Adik, yang adik nampak tu hanyalah beberapa ketui daripada punya ramai orang yang so-called influencer ataupun content creator. Alright. Kalau adik buat, lepas tu adik jadi famous dan sebagainya, itu cerita lain. Tapi kalau buat sebab nak famous, adik buat sebab nak jadikan ni lah aku punya kerja kita, agak berisiko. Abang Bat kenal beberapa influencer yang akhirnya menghadapi masalah juga dari sudut kewangan. Sebab itulah satu-satunya
apa yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sebagai sumber pendapatan. Okay, alright. So Abang Mat tak mau kacau adik-adik punya cita-cita. Teruskan. Nah, mak ayah pun jangan risau lah. Abang Mat tak ada suruh tiba-tiba anak kita, sekarang ni nak jadi YouTuber, nak jadi TikToker lah. No. Terus dengan matlamat yang anda dah bina. Cuma add on, jadi content creator juga. Kita create content. Content yang macam mana? Content yang power. Saya lagi Abang Mat cerita content yang macam mana. Cuma nak beritahu, ini adalah manfaat yang adik dapat. Alright? So, adakah anda sudah bersedia untuk dengar benda yang tak best? Apakah yang tak best? Yang tak best adalah tentang kesilapan yang content creator. Yang ni Abang Mat kena bagi tahu. Nah, sebab dalam kegairahan orang nak menjadi content creator, kan? Kegairahan orang nak buat video, nak shoot itu, nak shoot ini, nak record itu, nak record ini, nak share kat situ, nak share kat sini, kena tahu ni kesilapan yang Abang Mat tak mau adik-adik buat, yang impact tak mau anda sebagai young content creator lakukan. Yang pertamanya adalah ramai content creator muda-muda ni dia nak cepat naik. Dia nak cepat naik. Maksud dia nak cepat dapat follower, dia nak cepat dapat engagement, dia nak cepat. Apa yang berlaku? Ada yang beli follower. Sangat tak cerdik. Last kali follower dia semua orang Rusia. Alright. So bila dia post apa-apa, tak ada siapa nak like, dan orang Rusia bila dia orang masuk tu dalam keadaan robot yang masukkan, ya. Jadi bila dia tengok kata tak faham dah apa, dia terus unfollow kita. Tu satu, duk beli follower. Jangan. Ya. Yang kedua, nak jadi content creator ni, adik kena faham dia adalah satu perjalanan yang panjang. Adik mungkin nampak kata Abang Mat best, dia punya TikTok saja 162k. Facebook dah saja nak dekat 20k. IG dah saja lebih kurang 13k. Kan? Best lah dia. Benda tu dia ambil masa, dan kita jangan kalut. Jangan kelang kabut ke arah tu. Sebab itu akan merosakkan kita. Itu akan menyebabkan kita cepat give up. Itu akan menyebabkan akhirnya kita memang takkan kekal dalam perjalanan sebagai content creator. Ni kesilapan pertama ni, tolong kena faham betul-betul. Bila dah jadi content creator, tahu benda ni ambil masa. Ambil masa maksud dia apa? Maksud dia bukan sekali dua kali kita buat, bukan 10 20, mungkin 200 300 video kita lakukan. Daripada situ kita akan membina satu foundation, satu tapak yang betul-betul kuat. Nah, jangan jadi macam ni. Dia nak cepat naik, dia akan mula buat benda-benda merapu. Yang tu Mak risau. Nah, dia akan mula buat benda-benda merapu. Yang kedua, janji famous. Kesilapan yang content creator yang seterusnya adalah, aku tak risau, janji orang kenal aku, janji orang nampak muka aku, janji FYP. janji famous. Maka lahirlah mereka-mereka yang sanggup menggadaikan maruah. Bukan dia pergi jadi pelacur ke apa tak, tapi dia melacurkan kehormatan dirinya dengan menghasilkan video yang tak apa-apa, yang menampakkan benda yang tak sepatutnya, menggayakan dan benda yang apa pun tahu, Abang Mat tak mau sebut. Nah, benda-benda yang tak elok, benda-benda ni. Sebab apa? Janji famous, janji dapat like, janji orang share, janji macam-macam janji. Tak kisah pilihan raya ataupun tak, tapi mereka ni jenis yang dia janji dia nak orang kenal, dia nak famous, dia nak follower. Tak kisah dia korbankan apa pun. Nah, ada juga satu lagi geng. Asalkan buat duit. Asal buat duit, jalan. Asal buat duit, jalan. Nah, jadi bila syarikat judi dia sponsor content creator tu untuk promote judi, maka dia kata, tak apa, janji buat duit, kan? Jalan. Aku akan buat konten untuk syarikat judi ni, untuk promote syarikat dia. Oh, hati-hati dek. Hati-hati. Hidup ni sekejap. Betul? Nanti nak mati. Yang mati tu nanti lama. Betul? Kehidupan kita di akhirat tu yang lama. Dan kehidupan di akhirat tu bergantung kepada apa yang kita buat waktu di dunia. Kalau di dunia ini kita dah buat benda haram, kita makan benda haram, kita buat duit haram, takut nanti di akhirat nanti kita tak bahagia. Memang confirm kita tak bahagia. Kita wa'iyadzubillah, tak mau buat macam tu. Nah, so jangan sesekali jadi hak nombor 3. Nah, hak nombor 4. Oh, yang ni dia melibatkan hati. Yang ni lagi dalam. Nah, sebab dia tak nampak. Dia buat sebab dia nak pujian manusia.
Dia buat ni supaya orang puji dah. Weh, hang bagus lah. Weh, hang cantik lah. Alright, weh, hang sadar Alright. Dia buat kerana nak pujian manusia. Adik, kalau kita buat macam tu, hang takut satu lah lagi. Pahala tak dapat, lagi dapat dosa riak. Nah, jangan. Sebab benda tu, weh, benda ni bahaya sebab dia boleh jadi kepada siapa-siapa. Kepada abang bat pun boleh, kepada orang baik-baik ke siapa-siapa pun boleh. Sebab apa? Dia melibatkan hati. Jadi you kena kuat. Benda ni. Nak jadi content creator, jangan buat sebab nak pujian manusia. Kita nak bagi manfaat kepada manusia. Manusia tu tak ucap terima kasih, tak apa. Manusia tu tak bagi tahu yang dia dapat manfaat, tak apa. Yang penting aku tahu aku buat ni untuk orang lain dapat manfaat. Yang akan balas balik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni penting. Ini bukan ceramah agama, tapi ini adalah basic dalam kehidupan kita. Kita buat untuk Allah, bukan untuk makhluk dia. Kalau kita buat untuk manusia, sampai kiamat pun kita tak mampu untuk bagi semua manusia suka dengan apa yang kita lakukan. Betul? Tapi kalau kita buat untuk Allah, buat video ni, aku buat ni untuk kau ya Allah, sebab kau suruh aku amar makruf, nahi mungkar. Kan? Jadi aku buat video ni sebab kau yang suruh aku buat amar makruf nahi mungkar. Maka aku buat ni untuk kau ya Allah. Nampak? So, Abang Bat semuslim, Abang Bat cakap sebagai seorang muslim. Bagi anda yang menonton yang non-muslim, ikut kepercayaan masing-masing. Yang penting sekarang ni, jangan buat untuk manusia. Dan yang kelima, yang inilah kesilapan yang selalu dilakukan, cepat give up. Cepat tu dia give up. Kan? Dia buat, dia kata, Abang Bat, saya rasa macam tak boleh, Abang Bat. Saya nak stop lah. Kan? Saya dah buat macam-macam dah. Berapa video buat? Saya dah buat 3, 300. Tak, 3 je. 2 lagi tu pun saya buat saya saja atas katil sambil duduk ni, saya tak tahu nak buat apa. Alright. Yang ketiga tu saya buat betul-betul apa semua, saya shoot. Kan? Saya minta adik saya shoot saya apa semua. Tapi tak ada siapa pun tengok, Ombat. 2 orang yang tengok. Saya dengan saya punya fake account. Alright. Lepas tu saya nak give up. So adik-adik semua, macam Ombat cakap tadi, it's a marathon. Dia adalah sebuah perjalanan perlumbaan yang panjang. Dia bukan larian pecut. Lari pecut. Tak. Ini bukan. Content creation dia ambil masa panjang. Khairul Amin yang sekarang ni buat sambal nyet yang menghasilkan juta-juta ringgit. Dia buat konten dia 2-3 tahun. Konten yang memang tak buat duit apa. Tapi daripada konten dia yang bagus, yang ikhlas, yang sharing, orang percaya, orang suka dan akhirnya orang follow dan orang beli produknya. Okay? Alright. So, Omba harap adik-adik semua clear tentang hal ni. Clear sangat-sangat. Sebab kalau kita tak clear, Omba takut langkah pertama sekali kita dah silap. Jadi, sebagai peringatan, prinsip asas sebagai young content creator, adik kena ingat, yang pertama, buat video untuk memberi manfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Ini Nabi yang bagi tahu. Jadi kita buat video untuk apa? Untuk bagi manfaat. Kan? Abang Mat, saya tak tahu lah nak buat video apa. Apa yang hang suka? Pilih satu benda yang hang suka. Kan? Contohlah Abang Mat, saya suka matematik. Hang buat video pasal matematik. Kan? Tak payah guna papan putih, tak payah guna papan hitam, tak payah guna slide. Hang buat matematik yang memang betul-betul in real life. Pergi market, kan? Pergi market, beli ikan, tunjuk macam mana transaction ni, macam mana nak kira. Contoh, ikan senang nak kira. Tapi kalau kata kita nak beli tanah, contoh, kan? Kita pergi ke tempat lot banglo, atau kita kira-kira, kita tunjuk macam mana video tu akan jadi sangat menarik. Kita duk rasa cikgu mengajar dekat dalam kelas tu macam tak berapa best sangat. Bukanlah saya tak hormat cikgu, cuma cara cikgu mengajar tu macam, kalau boleh saya nak yang praktikal. Hang buat dalam video hang. Sorry, Ahmad cakap hang, orang Penang. Buatlah dalam video kita. Yang mana kita nak orang tengok, orang rasa macam, matematik ni best, matematik ni penting. Walaupun dia susah, tapi dia penting. Bayangkan kita buat video tu. Kan, kita buat video tu, orang rasa, matematik penting kan, aku tak boleh main-main Kita tak boleh kira berapa banyak pahala kita dapat kerana menyelamatkan hidup orang yang pada asalnya dia rasa matematik tu tak penting. Contoh, ini contoh skema lah, contoh-contoh akademik. Kan? Contoh-contoh yang bukan akademik. Kita buat video memasak. Walaupun kita baru form 4, kita baru form 5, tapi kita punya memasak tu memang tahap restoran 5 bintang. Contoh, kita suka masak dan you buat video masak.
Dan kita share dengan orang. Resepi untuk mak-mak yang sibuk bekerja tapi masih nak layan anak-anak dengan cara terbaik. Hang buat tajuk macam tu. Kan? Mak-mak nak tengok. Anak-anak pun nak tengok. Nampak? Dia memberi manfaat. Faham tak? Abang-abang bukan nak suruh hampa buat video yang poyo-poyo, yang skema-skema. Nampak? Alright? Buat satu benda yang kita suka. Yang kita minat. Nah, kalau kita suka basikal, buat video pasal basikal. Alright? Orang buat hari ni, tadi. Orang buat naik basikal dekat Putrajaya. Alright? Abang buat video. Sebab apa? Kita nak bagi manfaat kepada orang dan kita buat benda yang kita suka. Faham tak? Abang bukan nak suruh hampa jadi lecturer, jadi penceramah. Kan? Duk bagi tazkirah sahaja dalam video. Tak semestinya. Yang penting, ni prinsip dia. Bagi manfaat. Kita suka kucing, buat video pasal kucing. Buat video pasal nak menjaga kucing. Baik, kalau saya buat video pasal kucing, apa kena mengena dengan nanti kalau pihak universiti saya nak tengok untuk dapat beasiswa dan sebagainya. Kan? Tak ada kena mengena apa. Satu, dia nampak kita rajin dan committed untuk buat video. Yang kedua, dia nampak kita penyayang dan berperi kemanusiaan dan berperi kekucingan. Maksudnya kita sayang kepada haiwan. Ini penting. Nampak tak? Alright? So, first kali, tolong buat video untuk bagi manfaat. Alright? Itu adalah benda yang pertama. Kalau kita buat video, beratus orang like, tapi tak ada manfaat. Duk tengok kita duk berjoget-joget, kan? Duk tengok video-video yang tak apa-apa, itu bukan prinsip yang kita nak bawa. Prinsip yang kedua, adik kena ingat, mengajar adalah belajar. Cik sebut. Mengajar adalah belajar. Maksud dia apa? Cikgu adik yang dah mengajar 30 tahun dengan cikgu adik yang mengajar 3 tahun, yang baru mengajar 3 tahun. Beza tak? Beza. Dua-dua best. Cuma yang dah mengajar 30 tahun tu, dalam keadaan dia duk ajar tu, dia juga akan terbelajar. Ini tau. Yang tak sengaja terbelajar. Belum lagi kalau memang cikgu tu memang sambung belajar, pergi cari lagi ilmu tambahan dan sebagainya. Sebab apa? Sayyidina Ali pernah cakap, mengajar adalah belajar. Waktu kita duk ajak orang, kita sudah sedang belajar. Pernah tak? Kawan kita tak erti English, kita pun mengajak dah, tolong dia dan sebagainya. Tengah duk ajar tu, boom, Allah bagi ilham, Allah bagi idea, dan kita pun makin faham dengan apa yang kita ajar. Nampak? Sebab tu bila kita mengajar orang, sebenarnya kita tengah belajar. Bayangkan you menggunakan platform video ni, TikTok contohnya, untuk mengajar. Abang Bat, saya nak ajar apa, Abang Bat? Saya pun baru sekolah menengah. Hang ajak benda yang hang boleh ajar. Hang kongsi benda yang hang dah faham daripada apa yang cikgu ajar. Itu yang skema punya lah, akademiknya. Ataupun kita kongsi tentang benda-benda yang kita baca. Video-video yang kita tengok dekat YouTube. Video tu mungkin panjang. Kita ringkaskan. Dan kita sampaikan. Dan apa yang akan berlaku? The moment kita mengajar, kita sendiri akan belajar. Katakanlah kita minat bahasa Inggeris, kan? Ataupun kita English tak power, tapi kita minat betul bahasa Inggeris. Apa kata kita buat video, kita mengajar English. Saya tak pandai, tapi saya nak kongsi ilmu dengan anda. Hari ini kita nak tengok sebutan perkataan-perkataan Inggeris yang pelik-pelik. Contoh. So kita share. Apa yang berlaku? Hang mengajak orang, hang sendiri yang akan belajar. Kita sendiri yang akan dapat manfaat. Ni, dua prinsip ni pegang betul-betul. Boleh. Satu, video kita nak bagi manfaat. Yang kedua, kita mengajar adalah belajar. Dengan kita dapat manfaat. Boleh? Alright? Dan yang terakhir adalah ingat dek, kita buat video bukan untuk populariti. Tapi video yang kita buat akan menghasilkan visibility. Visibility ni maksud dia, orang akan lebih nampak kita. Kita lebih kelihatan. Dia bukanlah popular macam artis orang. Dah. Tapi dengan kita visible, kita selalu kelihatan, maka apa yang berlaku? Dicampur dengan konsistensi. Video yang kita buat tu kerap. Kita taklah sehari 3 video. Taklah sehari 1 video.
Kalau seminggu dapat satu video pun bagi Abang Bat lah untuk young content creator lah. Nah, seminggu dapat satu video, power. Seminggu dapat 3 video, oh, yang tu memang advance. Alright? Bila visibility campur dengan konsistensi, apa yang akan berlaku? Trust. Kepercayaan. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau kita selalu buat video pasal matematik, pasal sejarah, dan video kita banyak, orang akan percaya dengan kita. Kita akan lebih mudah dipercayai. Kan? Tapi Abang Bat, saya bukan cikgu, saya bukan profesor, bukan nak suruh orang percaya apa semua. Betul. Itu nak bagi contoh. Ni, tengok. Visibility campur dengan consistency, kita ada trust. Trust leads to expansion. Kepercayaan akan menyebabkan kita makin berkembang. Bukan makin berkembang, makin berkembang. Berkembang dari sudut apa? Credibility dan juga network. Orang akan nampak kita student yang lebih credible. Ya, orang tengok kita, ui, dia ni ada YouTube dia ni ada TikTok dia ni, dekat TikTok ni ada share benda-benda macam ni apa semua. Ui, bagus ha. Credibility. Network ni pula orang kenal. Sebab orang nak nampak, ini bukan ni yang bukan kat TikTok tu ke? Right? Ini bukan student kat TikTok yang selalu share ke? Macam mana kita tengok cikgu-cikgu yang famous kat TikTok, kita nampak, ini bukan cikgu yang share tu ke? Contoh. Network akan makin berkembang. So, adik-adik semua, ya, ni penting. Orang nak clear yang ni. Sebelum orang share tentang strategi, clear yang ni. Please. Dunia ni sudah pun penuh dengan orang-orang yang merapu dan merosakkan. Cukuplah. Jom kita jadi mereka yang merawat umat menggunakan video. Dan insya-Allah, kalau kita pergi menghadap ilahi nanti, maknanya kita meninggal dunia nanti, ada sesuatu yang kita akan tinggalkan sebagai legacy, sebagai warisan untuk umat. Walaupun kita sudah memejamkan mata selama-lamanya, tetapi kita tetap memberi manfaat selama-lamanya. InsyaAllah. Okay, alright. So, Mbak Asa, itu sahaja kita punya mukadimah. Tak start lagi ke? Dah start dah. Saja je. Alright. Cuma, tadi Abang Bat nak bagi kesedaran ke adik-adik dulu. Nah, daripada tadi ni, video is the language of the future. Lepas tu tentang apa perlunya jadi content creator, apa bestnya jadi content creator, lepas tu kesilapan yang content creator, lepas tu prinsip content creator. Nak bagi yang pesedang, tu je. Dah sedar, dah nampak, dah nak pergi, baru kita boleh pergi step yang seterusnya. Kalau hampa tak sedar, contoh Abang Bat Torek ajar strategi. Takut lagi dalam keadaan mindset yang salah, nak populariti, janji buat duit, janji famous, dapat strategi ni, habis dek. Habis. Video hang banyak dan bagus macam mana sekalipun, tapi dia tak bawa kebagusan kepada hidup kita. Tak mau. Sebab tu impact, apa pun, kita start dengan kesedaran. Lepas tu, kita pergi strategi. Lepas tu, ada cabaran sebenarnya bila jadi content creator. Alright? Abang Bat kena cerita benda-benda tak best juga, supaya adik bersedia, supaya kita mampu menjadi young content creator yang cemerlang. Apa? Jom, kita teruskan. Kita tengok sekarang ni strategi. Sekejap je dah 45 minit no. Tadi kata ringkas. Tak apalah, Mbak cuba untuk ringkaskan. Yang penting yang tadi tu adik dah dapat dah. Adik dah semangat, adik dah sedar lah. Yang ni akan jadi senang. Strategi yang pertama. Okay, first kali adik pilih niche. Apa maksud niche? Kepakaran. Apa maksud kepakaran? Bidang apa yang adik nak pilih untuk jadikan sebagai tema video anda. Macam Abang Bat. Contoh, tema Abang Bat adalah komunikasi. Komunikasi. Dalam komunikasi tu ada macam-macam. Public speaking, ada interview, ada body language dan sebagainya. Alright? Tapi itulah Abang Bat. Abang Bat dah lama dah. Kan? Saya bukan banyak ilmu mana sangat. Tak apa.
pilih satu yang kita rasa kita nak terjun masuk dalam dunia tu. Kita memang minat doktor, nak jadi doktor. Nah, alright? Selama ni jadi pesakit je. Kita nak nanti jadi doktor. Jadi apa yang kita buat adalah kita memang minat biologi. Apa kita pilih niche dari sudut biologi tu, kita jadikan sebagai kita punya tema. Bila buat video apa-apa tentang hal tersebut. Buat video apa-apa tentang hal tersebut. Alright? Okay? Ini kalau nak melibatkan bab akademik. Kalau kita pula suka soft skill, kita wakil sekolah dalam debat, syarahan, pidato dan sebagainya, boleh buat macam membat. Alright? Communication, share, tentang public speaking dan sebagainya. Kita minat sukan, bola. Macam tadi yang buat cerita pasal Ammar dan juga Anas tu. Boleh buat video tentang tu. Nampak tak? Kan? Apa-apa tak mahu hampa jadi orang lain. Jadi diri sendiri, tapi minat tu korek buat keluar. Tu dia. Pasal apa Abang Bat cakap Penang banyak sangat hari ni? Nah, rindu kampung ni. Abang Bat sekarang di Bangi. Alright? So kita korek, kita buat keluar apa yang kita minat tu, jadikan dia sebagai video. Tapi pegang pada prinsip tadi. Video tu mesti bagi manfaat. Video tu niat kita adalah untuk mengajar benda baik dan kita pun akan belajar dalam masa yang sama. Faham tak? Nah, alright? Okay, so ini tentang niche. Ini adalah strategi yang pertama. Okay, dalam TikTok ni, sekarang ni TikTok, kalau kita search, dia akan keluar apa yang kita search. Jadi kalau nama kita pun nama tak apa-apa. Nama kita adalah, Abang tak ada idea nak sebut lagi, keluar benda pelik-pelik. Kan? Bubuh nama kita, macam contoh Abang Ahmad Badrusani bin Baharudin bin Ahmad bin Saleh apa semua ni, ringkaskan saja Abang Bat. Tapi masukkan niche dalam nama. Abang Bat Communication Guru. Contoh. Nah, kita nak tulis kita guru, kita pun tak habis berguru lagi. Kita boleh bubuh nama Johan. Ya, Johan ni bukan pemenang, nama dia Johan. Right? Ataupun nama dia Firdaus. Firdaus pencinta sejarah. Oh, gitu. Dia minat sejarah. Dia nak share pasal sejarah. Kan? Nak sebut dia pakar sejarah, dia pun sejarah pun SPM pun tak lepas lagi. Tapi dia suka sejarah. Pencinta sejarah, tak salah. Alright? Pencinta geografi. Pencinta pendidikan jasmani. Tak adalah. Boleh dah buat nama-nama yang lain. Contoh. Alright? Yang penting, niche yang kita nak bawa tu ada dalam nama. Senang orang nak cari. Senang nanti TikTok dia nak letak dalam algoritma dia. Maknanya kalau orang cari tentang sejarah, nama kita akan naik juga. Alright? Ni jangan bandingkan dengan TikToker yang memang dah power, yang memang orang semua dah kenal. Kan? Kita baru nak naik. Alright? Maka kita guna teknik yang betul. Next adalah video yang adik buat kena kualiti, adik. Serius. Kualiti ni macam mana? Adik mesti tak suka ayat ni, tapi Abang Bat kena ulang. Kejap lagi Abang Bat share. Alright? Kejap lagi ni strategi yang ketiga Abang Bat akan share. Kualiti dia macam mana? Nah, dan konsisten. Abang Bat dah sebut tadi kan? Konsisten. Seminggu dapat sekali power dah, tapi kalau seminggu 3 kali, itu memang seriously excellent. Tapi tak apalah, start seminggu sekali pun jadi dah. Nah, start seminggu sekali pun jadi. Tapi saya malu lah Abang Bat nak buat macam ni seorang-seorang. Apa kata kita buat club kita, PRS punya TikTok. Dalam tu semua PRS, katalah PRS 30 orang. Seorang satu video, sebulan selesai. Seorang 12 video, setahun selesai. Betul? Alright? Pun boleh buat macam tu. Allah, tapi nanti dia bukanlah bawa nama saya, nanti dia bawa nama PRS. Betul, tak apalah. Tadi hang yang cakap hang takut. Start dulu. Nanti kita rasa macam, aku rasa dah boleh buat channel sendiri ya. Boom, then you start. Tak ada masalah. Ingat, jangan buat sebab nak famous. Jangan buat sebab nak pujian manusia. Jaga hati tu. Nah, alright. Next. Elak campur aduk. Ini penting. Kita suka video tentang memasak. Buatlah video pasal memasak. Konsisten. Jangan tiba-tiba hari ni memasak. Next kita buat macam mana nak bunuh cicak. Kan? Next lagi kita buat cara nak tukar tayar kereta ayah. Lepas tu kita buat pula teknik mengelakkan daripada ditangkap dalam exam kalau datang lambat. Contoh. Nah, Dik, bila campur aduk, you dah tak ada niche. Tu bukan niche.
Faham tak? Jangan buat random content. Random content is a big no-no untuk content creator. Nah, cuma kalau sekali-sekala nak buat video lain sikit, kan? Nak adalah video sikit kita dengan family kita apa semua, boleh. Sekali-sekala tak ada masalah. Cuma jangan sampai orang heran. Tak, dia ni video dia pasal apa sebenarnya? Nampak tak? Alright? So ini strategi number 1 yang bukan setakat penting, malah kalau kita buat, dia boleh bawa video kita ke level yang seterusnya. Boleh? Alright? Strategi pertama. Strategi yang kedua pula adalah masa dan tenaga. Masa dan tenaga ni apa dia? Strategi ni yang nombor 2 apa nak beritahu? Video kalau boleh buat kurang daripada 60 saat. 60, bukan 60 minit, 60 saat. Buat video-video pendek ni sebab orang akan rasa macam pendek tak apalah, tengok je sampai habis. Nampak tak? Sebab manusia tak boleh fokus lama-lama. Jadi, kajian menunjukkan manusia hanya boleh fokus selama 45 saat sahaja. Itu pun kajian tahun 2012. Sekarang 2022, dah 10 tahun manusia mungkin tak boleh fokus lebih daripada 30 saat. Betul tak? Macam kita sekarang ni, kalau kita solat kan, khusyuk tak? Khusyuk tak? Kita fokus tak? Agak mencabar. Betul? Alright? Sebab zaman-zaman akhir zaman ni pula lagilah kita sukar untuk khusyuk, susah untuk fokus. The best adalah kurang daripada 60 saat. Bila kita buat kurang daripada 60 saat, video kita boleh letak dekat story. Story IG, story Facebook, kita boleh letak sebab dia bawah 60 saat. Kita boleh share dekat WhatsApp status, dekat mana-mana tempat lain bila dia bawah 60 saat. Yang kedua, pantas senafas. Apa maksud dia? Maksud dia sekarang ni adalah kita kena edit video kita supaya bab ataupun babak kita tarik nafas tu kita cut. Contoh, hari ni saya nak kongsikan 3 cara tak mengantuk dalam kelas. Mula-mula, nampak tak waktu yang potong. Apa yang berlaku? Video kita akan jadi sangat laju. Dia akan boom, 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 laju. Orang yang tengok tu, dia akan rasa macam, oi. Dan dia akan tengok sampai habis. Sebab dia tahu kita tak buang masa dia. Nampak tak? Ini kena edit sikit. Guna CapCut-nya. Saya buat tunjuk. Okey, dan yang ketiga adalah jangan gelojoh. Video 60 saat yang pergi letak sampai 60 tips. Kenapa? Video-video pendek ni jangan gelojoh. Nak share satu benda pun okey. Paling banyak 3. Kajian telah menunjukkan manusia kalau dia tengok sesuatu dia boleh ingat 3 benda je. Jadi bila kita buat video, share paling banyak 3. Nak share satu tip je pun boleh. Jangan gelojoh. Alright? Take your time. Kalau tak cukup your time, take my time. Yang penting, jangan gelojoh. Boleh? Alright. Pasal tenaga pula kan. Tenaga ni, Abang nak bagi tahu. Bila kita bercakap depan kamera, dia tak ada orang depan kita secara hakiki. Kan? Kalau kita cakap atas pentas, ada orang depan kita. Bila kita cakap, dia orang sahut dan sebagainya. Kita dapat rasa energi. Sekarang kita seorang-seorang depan seketul kamera ni. Apa patut kita buat? Gandakan energi. Double your energy. Macam Bombat sekarang ni kena doublekan energy. Sebab apa? Sebab ini dalam bentuk video. Faham? Alright? So, ingat, itu adalah dari sudut masa dan juga tenaga. Dan yang terakhir, untuk jadikan video kita ni power, Abang Bat nak sangat-sangat buat strategi yang ketiga, iaitu jelas visual dan juga audio. Audio kena jelas, visual kena jelas. Visual ni apa maksud dia? Maksud dia, kita punya video memang kelihatan sedap mata memandang. Alright? Contoh, benda yang kita kena jaga, tempat kena terang. Cahaya matahari adalah yang terbaik. Kalau tak boleh, tempat tu kita duduk dalam bangunan, cahaya kalau boleh yang mencukupi. Macam Bombat kanan, kiri ada, atas pun ada juga. Jadi kalau adik nak pastikan nak shoot video, terang, tempat tu kena terang. Kalau kita ada lampu kecil untuk tambah keterangan dia pun cantik. Yang kedua, suara kena jelas. Adik tahu tak sebenarnya orang lagi sakit hati kalau tengok video
tapi suara tersekat-sekat. Kalau gambar tak berapa cantik, orang boleh tengok lagi. Gambar tak cantik tapi suara jelas, orang boleh tengok sampai habis. Tapi kalau suara tak apa-apa, gambar cantik macam mana pun, orang tak boleh pergi. Betul? That's why Abang Bat cadangkan, alamak tak adalah pula dekat sini. Abang Bat cadangkan adik dapatkan mikrofon. Mikrofon sekarang ni murah, adik RM20 pun boleh dapat. Tak payahlah cari mikrofon macam ni. Ini orang gila je cari mikrofon macam ni. Abang Mat memang gila mikrofon. Kan? Cari yang RM30, RM50. Right? Cari yang macam tu dan jaga elok-elok. Dia bila murah ni dia cepat rosak. Tapi kalau jaga elok-elok okey. Tapi apa pun, suara kena jelas. Suara kena jelas bila kita buat video. Dan yang terakhir adalah, tahukah anda, video yang kabur, yang gelap, suara yang dengar tak dengar, mempengaruhi potensi video. Adik pernah dengar FYP kan? FYP maksudnya For You page. Maksudnya TikTok yang bawa benda tu kat kita. Kita tak friend dengan orang tu, tapi TikTok yang bawa. Based on what? Based on interest kita. Kan? Apa yang kita suka, dia akan bawakan. For You. Sebab tu nama dia For You page. Alright? Maksudnya, dia yang bawakan untuk kita video tu. Tahukah anda, kalau video anda tak jelas visual dan juga audio, kita tak masuk FYP yang banyak. Tapi sebelum tu, semua video masuk FYP nah. Jangan kata, banyak video hang masuk FYP. Semua video masuk FYP. Cuma, besar tak besar je size FYP tu. Besar tak besar, bergantung juga kepada ni. Kalau potensi video kita ni rendah, sebab apa? Gambar tak terang, suara tak jelas, memang tak ramai yang akan nampak. Faham? Alright? So, ini strategi yang ketiga. Dan Abang Mat nak tolong jaga 3 strategi ni. Jaga betul-betul 3 strategi ni. Sebab dengan kita jaga 3 strategi ni, sebagai satu permulaan yang bijak, yang power. Memang banyak lagi strategi, tapi jangan gelojoh. Abang Mat duk pesan dekat orang jangan gelojoh, Abang Mat pun tak boleh gelojoh. Step by step. You dah buat 3 strategi ni, then let's upgrade dengan ilmu-ilmu yang lain. Belajar je. Kalau tak dengan Abang Bat, ramai lagi guru-guru lain yang boleh mengajar adik-adik. Cuma at least hari ni, minda dan jiwa terbuka yang kita nak jadi content creator yang power. Apa? Kejap Abang Bat nak iklan sikit lah. Kan? Mungkin ramai lagi yang tak tahu. Alright. Impact Akademi membangun potensi anak cemerlang. Abang Bat adalah master trainer, ketua jurulatih untuk Impact. Dan ini, waktu video ni dibuat, ini adalah tahun yang ke-15 Impact berjuang di medan jihad, tarbiyah dan juga dakwah ini. So, apa yang Impact buat adalah, kita membangunkan potensi pelajar-pelajar secara online dan juga secara offline. Alright. Dan apa yang kita buat adalah kita fokus untuk membangunkan kemahiran komunikasi dan juga leadership generasi muda macam korang ni untuk menghasilkan aset ummah. Kita nak anda ini menjadi aset ummah. Anda menjadi orang yang bukan setakat pandai, tapi juga cerdik, bijaksana, ada kepimpinan untuk memimpin umat. Kita kena tahu masyarakat negara kita ni, dia takkan maju dan takkan bahagia kalau orang-orang ni hanya semata-mata pandai di atas kertas. Betul? Kepimpinan tak ada, akhlak tak ada, tak guna juga. Betul tak betul? Jadi, Impact ini yang kami lakukan. Dan Dik, Abang Mat tak ada apa nak promote pun. Abang Mat cuma nak cakap, kami ada. Dan doakan kami untuk terus berjuang, memperkasakan lagi umat, generasi muda terutamanya, untuk mereka ini bangkit menjadi aset umat dan membangkitkan umat agar sama-sama kita mencipta kejayaan dunia dan juga di akhirat. Siapa pernah join program Impact, tulislah dekat komen. Saya pernah join tahun sekian-sekian. Impact pernah datang sekolah saya pernah join program online dan sebagainya. Alright, okay, baiklah. So itulah dia Impact.
Jom kita sambung dengan topik cabaran. Kena tahu juga bila jadi content creator akan ada cabaran. Cabaran yang pertama, cabaran peralatan. Ramai orang kata saya tak boleh lah Bombat. Saya tak ada mic-mic yang power, kamera-kamera yang power, kan, mikrofon yang hebat, lampu apa semua, green screen dan sebagainya. First kali nak bagi tahu semua ni tak perlu. Adik, anda cuma perlu 4 benda je. 4 alat utama untuk menghasilkan video pendek yang power. Yang pertama adalah handphone. Handphone anda dah ada. Adik dah ada dah. Betul? Alright? InsyaAllah cukup dah sebenarnya. Kalaulah handphone kita ni, ni tips. Kalaulah handphone kita tak ada lah power sangat, dia punya kamera, adik, cari tempat terang, kamera yang biasa pun dia akan capture sangat power. Seriously. Kita kalau capture dekat tempat yang gelap, kamera kita terpaksa berusaha untuk capture the light, untuk terangkan. Jadi nampak tak lawa, nampak tak sharp. Faham? That's why cari tempat yang terang, handphone biasa pun dia akan nampak lawa. Itu nombor 1. Nombor 2, cardioid microphone. Cardioid microphone ni adalah mikrofon yang dia tangkap suara di depan dia. Jangan yang tangkap keliling. Satgi bunyi bising. Bah lalu bunyi bah, kucing lalu bunyi kucing. Cardioid microphone ni yang rakam kat depan. Macam Abang cakap tadi, RM20 ada, RM30 ada. Kalau ada duit lebih sikit, mungkin yang RM70 ya. Mana yang sesuai? Janji kena ada mikrofon. Kena ada. Nombor 3, mobile video editor. Dan CapCut adalah pilihan yang terbaik. Walaupun CapCut sekarang dah ada pro version, kena bayar. Tapi yang ni, yang free, Abang Bak rasa dah cukup lah. Sebelum ni Abang Bak guna yang free lah. Tu pun dah power sebenarnya, CapCut. Dan nombor 4 adalah tripod. Tripod ni yang tempat letak kamera, letak handphone tu, itu pun penting. Mula Abang Bak rasa perlu ke benda ni? Tapi setelah melalui beberapa situasi, memang adik perlu. Dan 4 benda ni yang menjadi alat utama untuk buat video. Tapi dekat bawah tu nampak tak? Paling penting apa dia? Paling penting adalah konten. Konten kita kena best. Konten kita kena power. Konten kita kena konsisten. Alright? Dan konten yang adik nak buat ni, dek, pastikan macam Abang cakap tadi, memberi manfaat kepada yang menonton. Alright? Kita start dengan tu dulu. Macam mana nak edit bagi power apa semua, kita buat step by step dulu. Kalau kita terus belajar benda tu, kita akan rasa serabut. Kita akan rasa serabut. So kita start dulu, kita godek-godek dulu CapCut. Ni handphone kita pun kita tak habis godek lagi. Kan? Macam mana nak rakam dia, macam mana nak ni dan sebagainya. Start yang tu dulu. Jangan gelojoh. Boleh? Alright? Kalau yang dah power, let's go to the next step. Mungkin dalam program yang lain ataupun dengan guru yang lain. Don't worry. Abang Bak pun bukanlah nak adik belajar dengan Abang Bak je. Ramai lagi orang dekat luar sana yang boleh mengajar. Cuma Abang Bak harap apa yang kita dapat hari ini menjadi permulaan yang boom untuk anda menjadi content creator yang memberi manfaat kepada orang. Boleh? Alright. Last but not least, cabaran idea untuk konten. Saya tak tahu lah nak buat konten apa, Abang Bak. Seriously. Kan? Saya dah buat memasak, saya dah masak semua dah menu yang ada. Kan? Yang nenek saya ajar, yang mak saya ajar, yang jiran ajar, semua dah. Tak tahu nak buat apa dah. Contoh. Abang Bak saya dah ajar dah semua, saya dah share dah semua benda, tapi saya tak ada idea dah pasal matematik ni dah memang habis dah Abang Bak. Dah memang tak erti dah. Banyak lagi benda yang kita boleh buat. Mari kita tengok. Teknik yang pertama namanya adalah teknik benchmarking. Dalam teknik ni, apa yang kita buat adalah kita tiru vasi. Tiru vasi maksud dia kita tiru dan inovasikan benda tu. Kita ambil orang punya video, kita innovate. Kita jadikannya lebih best. Kita tambah nilai. Dan kita tambah lagi point. Dia akan jadi menarik. Macam mana cara dia? Cara dia menggunakan kuasa keyword dan juga hashtag. Adik boleh buat benda ni dekat TikTok sendiri, dekat bahagian search, adik tulis keyword. Contoh kita selalu buat konten pasal sejarah, adik tulis je sejarah. Tulis je. Sehari dia akan keluar video-video sejarah yang view yang puluh ribu, ratus ribu. Adik tengok, jadi adik rasa macam, aku rasa aku boleh buat, tambah lagi, ada beberapa point yang boleh tambah. Aku nak remake balik video ni,
Tapi aku nak tiru Vasi. Bukan tiru sebiji bijan. Tak. Tiru Vasi. Boleh. Alright? Kalau tak nak guna keyword, hashtag pun akan membantu. Adik boleh buat dekat TikTok sendiri ataupun dekat IG ataupun dekat Google. Adik akan nampak banyak keyword-keyword ni akan membawa kita kepada video yang lebih kurang macam kita, tapi kita boleh tiru Vasi. Tapi teknik yang kedua lagi ganas. Teknik break the pattern. Teknik break the pattern adalah tengok video yang tak ada kena-mengena dengan kita. Kita buat pasal video sejarah, tapi kita tengok video science fiction. Kita tengok video tentang masa depan. Kita tengok video tentang benda-benda yang melibatkan futuristik. Kita tengah buat pasal sejarah. Adik tahu apa yang akan berlaku? Dia akan rangsang otak kita ni dan kita rasa macam, kenapa aku tak buat macam ni ya? Apa kata aku buat angle yang macam ni pula? Dan akan menyebabkan video anda akan jadi luar biasa sebab anda dah break the pattern, dah tak ikut pattern macam orang-orang lain yang dalam anda punya niche buat. Anda dah mula buat dengan teknik yang lebih unik. Nampak? Alright? So, break the pattern adalah caranya. Yang kedua. Dan Dik, yang ni yang Mbak beritahu. Website yang menjadi kegilaan content creator. Answerthepublic.com. Nanti Dik buat. Jangan tekan lagi. Memang Mbak simpulkan. Dekat website ni, letak je punya keyword. Sekali dia keluar mind map yang merangsang kita berfikir tentang keyword tu. Lepas tu kita klik je, dia akan bawa kepada semua sumber-sumber yang berkaitan dengan topik tersebut. Yang ni power Dik, serius yang ni power. Dan selagi tak guna yang ni, tak guna dua teknik tadi tu, janganlah cakap, saya dah tak ada idea dah habis dah idea saya. Alright? Buruk sangat-sangat. Tahu? Okay? Dan last but not least, InsyaAllah 3 tu saja dah membantulah. Cuma yang terakhir ni Umar nak bagi tahu, janganlah buat konten tu tiap-tiap hari. Sehari satu konten kita record. Esok record lagi. Lusa record lagi. Bukan tadi Umar kata kalau tiap-tiap hari satu memang power ke? Ataupun seminggu 3 kali tu power ke? Betul. Tapi gunalah teknik ni. Batch by batch. Sekali kita record 3 terus video. Selesai minggu tu. Sekali kita record terus 6 video ataupun 12 video. Selesai bulan tu. Tak payah tiap-tiap hari kita nak record atau nak edit atau nak post, nak record, nak edit, nak post. Kita tak banyak masa, Dik. Sekali kita record terus. Dan Dik, sebenarnya bila kita record, bila badan kita dah seronok, dia dah jadi macam dah warm up kan. Rugi sangat-sangat kalau kita record satu je. Tambah lagi. Dan itu akan membantu. Boleh? Mbak pun tak mahu korang nak melakat depan TikTok ataupun depan mana-mana social media dengan alasan nak buat konten. Mak, ayah, saya tengah buat konten, ayah. Jadikan satu hari untuk buat konten. Sekali buat, kita buat banyak terus, batch by batch, dan insyaAllah ini akan sangat membantu. Akhir kata daripada Abang Bat, be the best version of yourself. Jadilah diri kita yang terbaik. Buat yang terbaik, insya-Allah hasil yang kita dapat juga akan menjadi hasil yang terbaik. Alright? So Mbak harap perkongsian kita pada hari ini dapat membawa satu kesegaran dalam diri kita untuk do something yang luar biasa. Ya betul? Ya mungkin menyebabkan kita lebih susah, sukar, sibuk berbanding dengan kawan kita yang lain. Tapi ini akan menjadi satu batu loncatan yang sangat-sangat membantu untuk masa depan anda. Video is no longer language of the future. Video is today's language. So, berjinak-jinaklah menjadi content creator agar kita mudah dan selesa untuk menghasilkan konten-konten video yang powerful. So, mulakan dengan strategi yang Abang Bat dah kongsikan. Dan ingat, cabaran-cabaran yang kita akan hadapi, atasi dengan tips yang Abang Bat share. Apa pun, Dek, remember prinsip dia. Jadilah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Okey? Dan mengajar adalah belajar. Abang Bat rasa itu sahaja daripada Abang Bat dan juga Impact. Moga ini menjadi satu permulaan untuk anda menjadi yang content creator yang content creator yang matang, yang bijak,
yang bangkit dan membangkitkan. Alright, sekian daripada Abang Bad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Tahniah semua. Good job. Anda luar biasa. Jumpa lagi.